Hai, saya akan membincangkan tajuk ganjaran pengurusan. Ganjaran pekerja bermaksud balasan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja sebagai penghargaan terhadap usaha, sumbangan dan prestasi mereka dalam organisasi. Ganjaran juga merangkumi ganjaran berbentuk kewangan seperti gaji, bonus dan allowance, serta ganjaran bukan kewangan seperti pengiktirafan dan peluang pembangunan kerjaya. Ganjaran ini bertujuan meningkatkan motivasi, kepuasan kerja dan komitmen pekerja supaya mereka lebih produktif serta terus memberi nilai tambah kepada organisasi. Tujuan ganjaran adalah menggalakkan motivasi dan komitmen pekerja supaya mereka lebih bersungguh-sungguh serta konsisten dalam melakukan tugasan. Yang kedua ialah meningkatkan prestasi pekerja. Ganjaran dapat mendorong pekerja mencapai sasaran kerja dan KPI yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga, mengiktirafkan sumbangan pekerja kepada organisasi. Ganjaran dapat membantu menghargai sumbangan pekerja yang membantu meningkatkan produktiviti, keuntungan dan pencapaian objektif organisasi. Yang keempat, mewujudkan kepuasan kerja. Ganjaran dapat meningkatkan kepuasan pekerja dengan pekerja berasa dihargai dan diiktiraf atau usaha serta sumbangan yang diberikan kepada organisasi. Yang kelima, membina budaya kerja yang positif. Ganjaran dapat membentuk budaya kerja yang baik dengan menggalakkan kerjasama, persaingan sehat dan kesetiaan pekerja terhadap organisasi. Kepentingan ganjaran. Ganjaran dapat meningkatkan motivasi pekerja. Ganjaran yang sesuai dapat mendorong pekerja dengan lebih gigih berusaha dan bersemangat bagi mencapai prestasi terbaik dalam pekerjaan. Contohnya, pekerja yang mencapai KPI diberi bonus prestasi untuk mengekalkan motivasi dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktiviti organisasi. Pekerja akan bekerja dengan lebih cekap dan bersungguh-sungguh apabila mereka terdorong oleh ganjaran yang diterima. Contohnya, organisasi memberi insentif mengikut jumlah pengeluaran supaya pekerja lebih produktif setiap hari. Yang ketiga, menarik dan mengekalkan pekerja berkualiti. Sistem ganjaran yang baik menjadikan organisasi lebih menarik kepada calon berbakat dan membantu mengekalkan pekerja terbaik daripada berpindah kerja. Contohnya, syarikat menawarkan gaji kompetitif dan allowance tambahan untuk memastikan pekerja mahir terus kekal dalam organisasi. Yang keempat ialah mengurangkan masalah disiplin pekerja. Ganjaran penting kepada pekerja yang berasa dihargai, biasanya lebih bertanggungjawab terhadap tugas, lebih patuh peraturan dan kurang melakukan kesalahan disiplin. Contohnya, pekerja yang menunjukkan kehadiran penuh diberikan ganjaran khas bagi mengurangkan masalah penting kerja. Ganjaran pekerja terbagi kepada 3, iaitu gaji, upah, dan allowance. Gaji merupakan bayaran tetap yang dibayar pada akhir suatu tempoh tertentu, sama ada secara bulanan, mingguan, atau harian. Gaji diberikan berdasarkan kelayakan, pengalaman dan tahap jawatan pekerja serta menjadi komponen utama dalam keseluruhan pakej ganjaran. Contohnya, seorang eksekutif menerima gaji bulanan sebanyak 3.000 sebagai bayaran tetap bagi melaksanakan tugas pentadbiran di syarikat perujukan. Upah bermaksud bayaran yang dibuat kepada pekerja mengikut tempoh yang ditetapkan atau dipersetujui semasa bertugas. Upah merupakan bayaran kepada pekerja mengikut jumlah hari bekerja atau mingguan, jumlah jam bekerja atau jumlah kuantiti pengeluaran yang dihasilkan. Contohnya, pekerja kilang dibayar upah RM8 sejam dan jumlah pendapatannya bergantung pada jumlah jam kerja mingguan. Allowance adalah bayaran tambahan yang dibayar oleh majikan kepada pekerjanya
selain gaji atau upah supaya pakej ganjaran lebih menarik. Bayaran tambahan ini diberikan kepada pekerja untuk menampung kos tertentu atau sebagai pengiktirafan terhadap keadaan dan tanggungjawab. Contohnya, seorang kaki tangan kerjaan menerima allowance perubahan setiap bulan untuk membantu menampung kos sewa rumah. Allowance terdapat 5. Yang pertama ialah allowance sara hidup, iaitu KOLA. Allowance sara hidup merupakan allowance sara diri yang dibayar khas kepada pekerja sektor awam mengikut tempat kerja dan kos sara hidup sesuatu tempat. Kos sara hidup diberikan untuk membantu pekerja menghadapi peningkatan kos barang dan perkhidmatan di kawasan bandar atau tempat atau kawasan dengan kos hidup yang tinggi. Dapat juga mengekalkan kuasa beli pekerja dan mengekalkan kuasa beli pekerja agar pendapatan mereka tidak terjejas akibat inflasi. Contohnya, seorang pejabat awam di bandar besar menerima KOLA sebanyak RM300 setiap bulan bagi menampung kos sara hidup yang meningkat. Yang kedua ialah allowance khidmat awam. Allowance khidmat awam dibayar khas kepada pekerja sektor awam, contohnya kumpulan pengurusan dan profesional serta pegawai dalam kumpulan sokongan. Allowance ini diberikan kepada pejabat awam sebagai pengiktirafan terhadap perkhidmatan yang dijalankan. Allowance ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi pekerja agar lebih bersemangat untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat. Contohnya, seorang pegawai tadbir grade N29 menerima allowance khidmat awam sebagai tambahan kepada gaji bulanan bagi menggalakkan prestasi yang lebih baik. Yang ketiga ialah allowance perumahan. Allowance perumahan diberikan untuk membantu pekerja menampung kos penyewaan atau penyediaan tempat tinggal yang sesuai dengan keperluan mereka. Penting bagi pekerja yang bekerja di bandar besar atau kawasan yang kos perumahan yang tinggi. Allowance ini berbeza mengikut jawatan, lokasi pekerjaan dan polisi organisasi. Contohnya, seorang kaki tangan kerjaan menerima allowance perumahan 400 sebulan untuk menampung sebahagian kos sewa rumah. Yang keempat ialah allowance kerja lebih masa. Allowance kerja lebih masa dibayar ke atas kerja-kerja yang dilakukan selepas tamat masa kerja biasa, tetapi tidak termasuk kerja-kerja yang dilakukan pada hari cuti dan cuti umum. Allowance lebih masa ialah bayaran tambahan kepada pekerja yang bekerja melebihi masa yang ditetapkan. Allowance ini dibayar mengikut kadar jam tertentu, biasanya lebih tinggi daripada kadar upah biasa untuk menggalakkan pekerja bekerja lebih masa. Contohnya, seorang kerani menerima bayaran kerja lebih masa apabila bekerja 2 jam lebih daripada jadual biasa pada hari bekerja. Yang kelima, allowance perjalanan. Allowance perjalanan diberikan untuk menampung kos pengangkutan yang ditanggung oleh pekerja ketika menjalankan tugas rasmi di luar pejabat. Allowance ini membantu memastikan pekerja tidak menanggung beban kewangan semasa melaksanakan tugasan yang diperlukan pergerakan ke lokasi lain. Allowance ini akan ditetapkan berdasarkan jarak perjalanan, jenis kenderaan atau polisi syarikat. Contohnya, seorang pegawai dihantar menghadiri mesyuarat di daerah lain dan menerima allowance perjalanan bagi menampung kos petrol dan tol. La Habana, al